Assalamualaikum dan salam Frokku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 23 September 2021 bersama saya Alfairis Jemurin. Kita mulakan berita dengan laporan harian COVID-19. Kes positif di Sarawak menunjukkan tren penurunan ketara apabila sebanyak 1,712 kes direkodkan pada Rabu, meningkatkan jumlah kumulatif kepada 188,843. Kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memaklumkan 58.24% kes adalah daripada kategori 2 yang mempunyai gejala ringan, manakala 41.65% dari kategori 1 yang tiada gejala. Berikut merupakan lokaliti yang melaporkan kes. Selain itu, kes kematian juga menurun dengan hanya satu angka korban direkodkan, membabitkan seorang lelaki berumur 81 tahun yang mempunyai komorbid. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan kluster Batu 13, Jalan Puncak Borneo, Kuching sebagai kluster baharu yang merupakan kluster institusi. Manakala 6 kluster tamat iaitu kluster Sebayur Semarahan, kluster Kampung Bintawat Tengah, Kuching, kluster Jalan Pisang Raja Bintulu, kluster Jalan Akses Sri Aman, kluster Batu 25 Jalan Kuching Serian dan kluster Nanga Putih Tatau setelah tiada kes baru dikesan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Berita seterusnya, pasukan powerlifting Sarawak melakukan kunjungan hormat terhadap Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah di bangunan Baitul Makmur 2 di sini pada Rabu. Menurut jurulatih powerlifting para negara, Jamil Adam, kunjungan itu adalah bagi menzahirkan ucapan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas galakan dan dorongan terhadap atlet powerlifting negeri ini. Terlebih dulu, kita ingin mengucapkan datang khas untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri serta Datuk-Datuk sekalian atas sokongan, gerakan, dorongan yang tidak putus-putus kepada terutamanya atlet-atlet Paralimpik kita yang ada di negeri dan di nasional, dan sekaligus telah memberi suntikan semangat kepada mereka terutamanya yang beraksi di Tokyo baru-baru ini yang telah mencapai kejayaan. Berkata dalam sidang media selepas kunjungan hormat tersebut, beliau memberitahu 5 atlet powerlifting Sarawak akan mewakili negara dalam kejohanan para powerlifting dunia 2021 di Georgia, Rusia pada November depan. Sebagai penghargaan kepada dua atlet kita yang pertama menghadirkan pingat untuk Malaysia di Sport Paralimpik, penghargaan kita melakukan centralized training sebelum ke World Championship Georgia bulan 11 nanti. Selanjutnya mengenai inisiatif syarikat Saraya dari Jepun dengan menyumbang sebanyak 380 botol cecair sanitasi tangan kepada Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dan Jabatan Perpaduan Miri. Simbolik penyerahan sumbangan itu disempurnakan oleh Penasihat Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Malaysia Daerah Miri, Datuk Lee Kim Shin pada Isnin. Dalam pada itu, kedua-dua agensi kerajaan tersebut merakamkan ucapan terima kasih kepada Datuk Lee dan syarikat Saraya atas keprihatinan membantu mencegah wabak COVID-19. Di Muka, Adun Telian Yusip Nosh Balo tampil dengan inisiatif menyumbang sebanyak 25 unit peranti perubatan oksimeter kepada pejabat kesihatan bahagian Muka pada Selasa. Pegawai Kesihatan Bahagian Muka, Dr. Huzaimah Hussein memberitahu pihak Jabatan Kesihatan akan meminjamkan oksimeter kepada mereka yang diarahkan kuarantin di rumah bagi memantau tahap serta kandungan oksigen bagi pengesanan kontak rapat. Tambah beliau lagi, pemantauan dilaksanakan secara harian oleh pasukan kesihatan kepada semua kontak rapat yang dikuarantin serta turut dilaksanakan melalui panggilan telefon. Sementara itu, Pengerusi Ahli Lembaga Pelawat Hospital Muka, Kaunselor J. Keram mewakili Lembaga Pelawat Hospital mengucapkan terima kasih kepada Yusip Nosh di atas sumbangan tersebut. Manakala di Sarike, Adun Report Datuk Seri Huang Tiong Si menyempurnakan simbolik majlis penyerahan baucer bantuan pakaian seragam Sekolah Yayasan Sarawak tahun 2021 di Pusat Kegiatan Guru Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sarike pada Rabu. Seramai 2,000 pelajar layak menerima baucer bantuan pakaian seragam Yayasan Sarawak khas untuk anak-anak golongan B40 di Sarike.
Selain itu, seramai 500 pelajar iaitu 312 pelajar untuk sekolah rendah tahun 1 serta 188 pelajar untuk sekolah menengah tingkatan 1 dan peralihan. Dalam pada itu, Datuk Seri Huang mengingatkan penerima untuk memanfaatkan sebaiknya voucher bantuan pakaian seragam itu serta memilih pembekal yang menawarkan kualiti barangan yang terbaik. Beliau turut berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga yang terlibat dan melonjakkan semangat anak-anak untuk hadir ke sekolah. Laporan diteruskan di Dun Balai Ringin menyedari kekangan dihadapi penduduk di 18 kampung dalam kawasan Balai Ringin akibat wabak COVID-19. Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snodan Lawan tampil menyerahkan sumbangan makanan. Adun Balai Ringin itu menerusi Pusat Hikmat Dun Beliau telah menyerahkan bantuan kepada 317 orang penduduk yang melibatkan 18 kampung berkenaan pada Selasa. Penerima bantuan adalah penduduk dari kampung yang berikut. Sementara itu, Timbalan Speaker Dun Sarawak merangkap Adun Mulu Datuk Gerawat Gala turut menyumbang bantuan makanan dan keperluan kanak-kanak kepada penduduk rumah Judan Selin, Sungai Dabai yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD hingga 29 September ini. Sumbangan itu disampaikan Ahli Majlis Daerah Marudi, Kaunselor Yanti Nyanggau yang mewakili Datuk Gerawat pada Rabu. Tuai rumah Judan ketika ditemui mengucapkan terima kasih kepada Datuk Gerawat dan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS kerana membantu mereka dalam kesusahan ini. Dalam pada itu, Datuk Gerawat yang diwakili Kaunselor Yanti Nyanggau turut menyerahkan sumbangan minuman dan biskut kepada petugas Barisan Hadapan yang berkawal di sekatan Jalan Raya SJR di Simpang Rumah Judan. Laporan selanjutnya, beberapa premis kedai makanan di Pekan Terpadu masih mengekalkan perkhidmatan bawa pulang meskipun dine-in atau makan di kedai telah dibenarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Tinjauan UKAS mendapati terdapat 2 daripada 5 buah kedai makan saja yang dibuka membenarkan pelanggan untuk makan di kedai dan 3 lagi hanya menyediakan perkhidmatan bawa pulang. Premis kedai makan di kawasan tersebut juga mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dan kesemua pemilik termasuk pekerja sudah lengkap divaksinasi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaiz Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.